Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Salam kepada semua warga Malaysia dan khususnya juga kepada warga Terengganu. Semoga kita bertabah dan kita juga gembira kerana tempoh PKP kita boleh dikatakan sudah hampir tamat dan ramai di kalangan rakan-rakan sanak saudara sudah pun boleh untuk berkunjung dan merentas negeri. Hari ini, minggu ini, kita telah pun dikejutkan sebenarnya dengan satu berita yang cukup mendukacitakan kita yang telah pun berlaku di negeri Terengganu Darul Iman ini. Satu negeri yang kita sebut diperintah oleh sebuah kerajaan yang mana Islam adalah sebagai tunjang dan membangun ia bersama dengan ulama-ulama. Namun, berlaku pada minggu ini satu kejutan di mana hutan belara Terengganu yang merupakan salah satu hutan simpan yang lama berada di dalam negeri ini dan juga merupakan sebuah hutan simpan yang kaya dengan biodiversitinya serta juga merupakan hutan simpan yang jarang ada, iaitu hutan simpan tanah rata dalam negara ini, telah pun dinyahwartakan dan menjadi sebuah kawasan yang akan dibangunkan dengan projek tanaman kelapa sawit. Artinya, satu khazanah hutan hijau, green lung dalam bahasanya, yang menjadi nadi kepada kekayaan khazanah hutan dalam negeri ini yang bahkan berada dekat dengan institusi pendidikan iaitu di Universiti, UNIZA dan juga UMT yang menjadi tempat kajian dan menjadi tempat adanya spesies-spesies terancam serta spesies-spesies burung yang menarik telah pun dinyahwartakan dan akan kita sebut pembalakan akan dilakukan sehingga akhirnya hutan ini akan ditanam dengan kelapa sawit. Tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar semua di luar sana, isu ini amat besar kesannya kepada negeri, khususnya di kawasan Kuala Nerus itu sendiri. Amat ironi sekali kerana bukan sahaja menteri yang bertanggungjawab kepada alam sekitar dan menteri komoditi yang juga banyak tanggungjawabnya kepada pembangunan tanah, kekayaan sumber komoditi tanaman. Kedua-duanya ini datang daripada Parti PAS dan negeri Terengganu diperintah oleh Parti PAS. Tetapi kemudiannya keputusan membalak bersama ulama tetap diambil sejajar dengan negeri-negeri yang diperintah oleh parti yang sama. Isu balak kelihatannya begitu dekat di hati mereka dalam konteks membangunkan, tidak sesuai perkataan membangunkan, sebenarnya menarah kawasan sehingga akhirnya boleh menjadi ancaman kepada alam sekitar. Hutan apa yang kita sebut hutan belara ini, ianya bukan sahaja berada di dalam kawasan yang MP-nya itu adalah daripada Menteri Komoditi. Tetapi hutan ini juga telah pun diulas banyak kali, bahkan diberi amaran oleh Malaysia Nature of Society akan keterbahayaan jikalau ianya diteruskan dengan aktiviti pembalakan dan penggondolan yang akhirnya boleh menjejaskan ekosistem alam sekitar. Kuala Nerus kita tahu sejak daripada Kerajaan Barisan Nasional dahulu bukan sahaja berlaku isu hakisan di pantai, tetapi kali ini datangnya kerajaan baru akan berlaku pula penggondolan hutan. Artinya di kawasan Kuala Nerus ini, di darat dan di air telah pun berlaku berleluasanya aktiviti kerosakan kepada alam sekitar.
kita menyeru kepada kepimpinan kerajaan negeri. Tidak kiralah sama ada penyahwartaan ini berlaku di zaman Barisan Nasional, dikabarkan pada tahun 2017, tetapi anda kini adalah kerajaan yang memerintah. Anda boleh mengambil tindakan untuk tidak meneruskan aktiviti pembalakan ini. Kawasan hutan belara Terengganu adalah merupakan kawasan hutan tanah rendah yang sangat-sangat jarang ada. Di sini adalah merupakan habitat juga kepada spesies burung enggang Great Hornbill, dan ramai pelancong-pelancong daripada luar negara, dalam negara sentiasa datang untuk melihat khazanah-khazanah hutan yang ada di sini. Hutan di negeri Terengganu kaya dengan pelbagai varieti tumbuhan dan binatang. Mengapa kita ingin hapuskan kawasan ini? Ia bukan sahaja kaya dengan biodiversiti tersebut, tetapi juga ia adalah merupakan sebagai zon penampan kawasan tadahan hujan. Kuala Nerus dan negeri Terengganu berada dalam keadaan yang bahaya. Di lautnya itu hakisan dan sekarang di daratannya pula hilang kepada kawasan tadahan hujan. Sebagai sebuah negeri yang meletakkan Al-Quran, ijma' ulama', qiyas dan sunnah sebagai sumber metodologi rujukan, saya kira sudah pun cukup banyak ayat-ayat yang memberi penekanan kepada pentingnya kita sebagai khairul ummah dan khalifah kepentingan menjaga kepada alam sekitar. Rakyat negeri Terengganu sekarang hari ini yang apabila berhadapan dengan isu COVID-19 dan PKP sudah pun hilang peluang pekerjaan dengan banyak. Negeri Terengganu adalah negeri yang kaya dengan sumber. Bahkan kerajaan negeri Terengganu itu sendiri juga telah pun menerima royalti petroleum daripada kerajaan Pakatan Harapan sebelum ininya. Apakah ia sudah tidak mencukupi lagi sehingga perlu kepada satu tindakan merobek pula kawasan hutan hanya kerana untuk memperlihatkan adanya sumber kekayaan ekonomi baru kepada anda? Ini adalah amat malang sekali. Baru-baru ini, Esko Pertanian Negeri Terengganu, YB Razman sendiri pun ada mengunjurkan satu fakta bahawa negeri Terengganu ini masih ada 8,000 hektar kawasan tanah terbiar yang tidak pun dibangunkan lagi dengan projek-projek strategik penghasilan makanan. Mengapa dengan duit yang ada, dengan kebijaksanaan yang ada dan sumber ekonomi dan kewangan yang sudah ada sekarang dan syarikat-syarikat kerajaan negeri tidak memberi tumpuan untuk membangunkan kawasan-kawasan tanah terbiar ini untuk ditanam dengan tanaman makanan dan sekaligus juga boleh menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat negeri ini. Dalam semua pilihan yang ada dan semua sumber kekayaan yang ada, membalak juga bahkan di kawasan yang telah pun digazetkan sebagai kawasan hutan simpan, itu juga yang menjadi pilihan anda untuk dirobekkan, digondolkan dan akhirnya boleh menjejaskan alam sekitar kita ini. Menteri Alam Sekitar, anda apakah merasakan bahawa tidak ada keperluan untuk memberi komen dan pandangan dalam isu seperti ini? Negeri-negeri yang diperintah oleh PAS sebagai sebuah kerajaan negeri, di Kelantan, di Kedah dan sekarang datang ke negeri Terengganu, bagaikan tidak berpisah tiada dengan isu pembalakan. Apakah Menteri Alam Sekitar hanya ingin berbangga dengan turunnya indeks pencemaran udara sepanjang PKP ini hanya kerana kenderaan kereta tidak banyak bergerak? Maka dengan kerana itu anda kira selamat untuk merobekkan pula zon penghasilan oksigen yang datang daripada kawasan hutan simpan. Saya menyeru kepada semua rakyat Terengganu untuk menyatakan bantahan dan juga menyuarakan rasa tidak senang kepada perkara ini. Kerajaan negeri yang memerintah pada hari ini perlu diberi amaran agar tidak bertindak sesuka hati dan melanggar prinsip-prinsip pembangunan yang mengekalkan ekosistem yang baik. Simpanlah hutan simpan ini untuk rujukan kepada generasi yang akan datang. Banyak kajian-kajian dan juga khazanah-khazanah hutan yang ada
di hutan simpan belara ini yang boleh kita manfaatkan dan boleh dicari ilmunya, yang boleh diraih pendapatan melalui pelancongannya dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang tidak akan menjejaskan kawasan tadahan hujan ini. Saya menyeru sekali lagi kepada seluruh rakyat negeri Terengganu untuk bersikap prihatin dan juga cakna kepada negeri kita sendiri. Dan saya menyeru kepada kerajaan yang memerintah pada hari ini agar mempertimbangkan kembali keputusan ini. Sekalipun mungkin anda beranggapan bahawa ia keputusannya dibuat oleh kerajaan dahulu, tetapi dengan anda memerintah sekarang, tanggungjawab adalah terletak di bahu anda. Janganlah dirobek kawasan ini yang boleh disimpan kepada anak cucu kita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang. Terima kasih.